Selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Teacher Nuri. So, hari ini teacher akan ajar biologi tingkatan 4, bab 2 biologi sel dan organisasi sel. Okey, untuk kelas teacher hari ini kita akan tengok proses hidup organisma multisel. So, kita akan cover dari organisasi sel dalam manusia, organisasi sel dalam tumbuhan serta kepadatan komponen sel tertentu dan fungsi sel khusus. Okey, so kita tengok sel-sel dalam organisma multisel. Okey, so ini adalah contoh ataupun antara sel-sel dalam organisma multisel yang ada ciri dan bentuk unik untuk menjalankan fungsi yang khusus. So kamu tengok setiap sel dalam badan organisma multisel, contohnya manusia, kita ada setiap sel mempunyai bentuk yang berbeza berdasarkan fungsi dia. Okey, contoh kita ada sel otot. Kamu tengok sel otot bentuk panjang-panjang macam bentuk silinder, ada jalur-jalur. Okey, yang ni dia tersusun dalam bentuk gentian multi-nucleus. That means dalam sel ni dia ada banyak multi-nucleus. Okey, fungsinya untuk menghasilkan pergerakan. Okey, fungsinya menghasilkan pergerakan melalui keadaan otot itu bila dia mengecut dan mengendur. Okey, next kita tengok sel darah putih. Okey, sel darah putih yang ni bukan merah belakang tu Okey, yang putih ni. Okey, yang ni dia boleh berubah bentuk. That means dia tidak ada bentuk yang tetap. Okey, fungsinya untuk memusnahkan patogen. Kenapa dia boleh berubah bentuk? Yang ni untuk memudahkan dia bergerak daripada kapilari darah keluar ke ruang antara sel. Okey, dia nak pergi ke mana-mana bahagian tanpa ada restriction, tanpa ada halangan. That's why dia boleh berubah bentuk. Okey? Next kita tengok sel darah merah. Cikgu rasa sel darah putih dengan sel darah merah ni dah cover masa menengah rendah kan? Okey, kita tengok sel darah merah. Okey, sel darah merah. Okey. Sel darah merah asalnya mempunyai nukleus. Tetapi sebaik sahaja dia masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia, apabila sel darah merah ini mula matang, dia tidak lagi mempunyai nukleus. So sifat ni kamu kena hafal Tidak mempunyai nukleus. Okey, berbentuk dwicekung. Okey, berbentuk dwicekung. Ni bentuk dwicekung Okey. Dia berfungsi untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan oksigen. Why tak ada nukleus? Supaya kita nak tambahkan ruas permukaan supaya dia boleh mengangkut lebih banyak oksigen dalam satu-satu masa. Okey, kalau ada nukleus dalam sel darah merah, dia akan makan ruang. Okey, so kita Tuhan tu bijaksana dia lagi tahu. So dia remove, dia keluarkan nukleus tu supaya sel darah merah kita lebih efisien, lebih cekap dalam mengangkut oksigen. Okey? So yang ni bentuk jaring-jaring ni. Yang ni awak pernah tengok kot dalam airline susu kanak-kanak. Okey, sel-sel otak berhubung lah sel saraf Betul ni sel saraf. Okey, dia berbentuk unjuran panjang dan halus. Fungsinya menghantar impuls saraf. Okey, fungsi dalam impuls saraf. So nanti kita akan tengok yang lebih lanjut ni dalam koordinasi saraf manusia. Okey. Next kita tengok sel epithelium. Okey, sel epithelium biasanya nipis dan leper. Okey, dia biasanya bertindak sebagai lapisan permukaan organ. Okey, lapisan permukaan organ. Mana-mana organ dalam tubuh badan kita mesti dilapisi oleh epithelium. Cuma dia punya bentuk, dia punya saiz mungkin ada sedikit berbeza. Okey, yang ni pun awak pernah tengok. Sel sperma ataupun sel pembiakan. Ini berada dalam badan seseorang lelaki. Okey, dia mempunyai ekor yang panjang. Kenapa ada ekor? Sebab membolehkannya berenang ke arah ovum di dalam tiub falopio wanita. Okey? So dekat bahagian kepala ni kita nampak ada bahagian kepala. Dalam ni dia hanya dia membawa nukleus. Okey, yang mengandungi satu set kromosom yang berasal daripada induk jantan. Okey? Faham ya? So setiap rupa bentuk setiap sel yang ada dalam badan awak walaupun rupanya berbeza tapi fungsinya khusus. Okey? Khusus dengan rupa bentuk dia. Okey? Okey, sekarang kita tengok contoh-contoh sel yang kita jumpa dalam tumbuhan. Okey, cikgu cut je gambar ni nak bagi ruang masuk dalam ni Okey, first kita tengok tiup tapis. Tiup tapis kita jumpa dekat daun, dekat batang pokok. Okey? Tiup tapis ni turun silinder panjang yang tersusun dari hujung ke hujung. That means dia continuous, berterusan. Okey, starting daripada hujung akar sampai ke daun. Okey? Fungsinya mengangkut bahan organik dari daun ke organ simpanan seperti buah. So,
Tiup tapis ni nama lain yang biasa kamu kenal adalah flowworm. Okey, flowworm. Tapi dalam biologi kita kenal dia sebagai tiup tapis. Flowworm tu adalah satu tisu. Okey, tiup tapis adalah sel. Okey. So, tiup tapis, kalau untuk flowworm dia akan jadi kombinasi antara tiup tapis dan sel-sel lain membentuk flowworm. Okey. Next kita tengok saloxylem. Saloxylem, salo berongga yang panjang dan bersambungan. Okey, fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bahagian pokok. Xylem kamu dah tahulah. Okey. Okey, kalau kamu tengok dari segi struktur, kamu tengok dekat gambar bawah mikroskop ni, untuk xylem kamu nampak dinding dia lebih tebal. Nampak dinding tebal Untuk tiup tapis dindingnya lebih nipis. Okey, kenapa? Xylem juga memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Okey. Next kita tengok sel mesofil palisade. Yang ni biasanya dekat daun lah. Okey, memang dekat daun. Okey, pada daun atas ni kita ada yang ni, cikgu ikut highlight warna merah ni. Ini adalah epidermis. Okey, dalam tumbuhan juga ada sel epidermis. So lapisan ini adalah epidermis. Di bawahnya, bentuk kotak-kotak ni, ini adalah sel mesofil palisade. Okey, dia sel bentuk silinder yang panjang, disusun secara menegak dan rapat antara satu sama lain. Okey, kita susun dia. Okey, dalam tumbuhan, epidermis ni luxina tau. Dia membenarkan cahaya masuk. So the moment cahaya masuk, first sel yang terima cahaya matahari adalah sel mesofil palisade. So disebabkan dia adalah bahagian pertama daun yang terima cahaya, maka kepadatan kloroplasnya mesti tinggi. Okey, so apa? Dia nak serap jumlah cahaya matahari yang maksimum untuk proses fotosintesis. Okey, after that kita turun dekat bawah sel mesofil palisade, kita jumpa sel mesofil berspan. Kenapa nama dia span? Sebab dia adalah sel yang tidak rapat dan tersusun secara longgar. That means ada ruang-ruang kosong di antaranya. Okay, kalau tengok span basuh pinggan mak awak, kan ada lubang-lubang kan? Sama juga dengan ni. Sel mesofil berspan ni di antara sel-sel dia ada ruang-ruang udara. Okey, ada banyak ruang udara di antaranya. So, sel mesofil berspan masih lagi mengandungi kloroplas, tetapi terdapat banyak ruang udara yang besar di antaranya sebab dia nak membenarkan pertukaran gas dari bahagian dalam daun ke sel mesofil palisade. Okey, sebab apa? Dekat bawah ni adalah tempat terletaknya sel pengawal. Ni sel pengawal. Okey, sel pengawal. Kamu dah belajar masa tingkatan 3, tingkatan 2 tak silap cikgu. Okey, sel pengawal ni dia mengawal bukaan dan penutupan stoma. So, stoma adalah liang ataupun ruang terbuka yang membenarkan pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. So, bila ada ruang bawah kosong kat bawah ni, okey, biasa kalau tumbuhan dekat darat, dia punya sel pengawal banyak dekat bawah lah. Okey, so udara akan keluar masuk ikut bawah dan dia masuk antara ruang kosong ni. Okey, dari ruang kosong ni barulah gas tadi akan meresap masuk ke dalam sel mesofil berspan, seterusnya sel mesofil palisade. Okey? Ya. Okey, last untuk tumbuhan. Kita ada sel akar rambut. Yang ni terletak dekat akar lah, of course. Okey, dia ada unjuran-unjuran panjang. Kalau kamu tengok akar dia mesti ada unjuran panjang. Okey, contoh ni akar. Cikgu dah melukis. Pakai mouse ni. Okay, dia akan ada unjuran-unjuran halus. Sebab apa? Ni. Ni akar rambut. Okey. Pakai mouse nak melukis. Okey, kenapa kena ada akar rambut? Sebab kita hendak menambahkan luas permukaan. Kita nak increase total surface area for water and mineral salt absorption. Okey, absorption. Okey. So kita nak penyerapan air tu, okey, maksimum. Kalau awak bayangkan akar tu macam ni sahaja, jadi permukaan untuk menyerap air tu lebih sedikit berbanding bila akar tu ada akar rambut.
Okey, kalau compare to yang ini, bandingkan dengan ini, yang ni lebih banyak luas permukaan, so dapat serap lebih banyak air dan juga garam mineral. Is it clear? Cikgu harap semua clear. Ada soalan boleh tanya kat komen ya. Okey. Okey, sekarang kita tengok organisasi sel dalam manusia. So, sel-sel kita apabila bergabung, sel-sel yang sama menjalankan fungsi yang sama, kita kenali sebagai tisu. So, kita tengok tisu epitelium. Kuning lah. Okey, kita tengok tisu epitelium. Okey, tadi kita dah tengok secara basic, epitelium tu melapisi lapisan organ kan? Melapisi permukaan organ. So, epitelium ada banyak rupa. Cikgu dah sebut tadi kan? Tengok, ni ada epitelium yang tebal. Epitelium yang tebal macam ni, dia melapisi rongga mulut dan esophagus. Ingat balik, form 2 belajar pencernaan. Okey? So, mulut dan esophagus, permukaan dia mesti tebal. Okey? Sebab apa? Senang supaya kalau lapisan ni koyak ke bila kita makan ke apa ke, esophagus tempat laluan makanan berlakunya geseran. So kulit lapisan epitelium terkoyak cedera tadi akan segera digantikan. Okey, sebab dia ada banyak layer. Okey. Yang ni yang nipis satu layer saja ni, ini melapisi permukaan peparu, rongga badan dan salur darah. Kenapa kena peparu satu lapisan sahaja, lapisan nipis sahaja? Kita nak memastikan pertukaran gas berlaku lebih cekap. So, setiap epitelium yang ada dalam badan awak, semua ada sebab. Kenapa rupa macam ni? Kenapa tebal macam ni? Okey? Next. Ini tisu epitelium ni kamu nampak dia ada macam kelenjar kat sini. So, ini melapisi permukaan trakea dan bronchus. Ini juga dikenali sebagai goblet cell. Kau tak silap cikgu. Goblet cell. So, fungsi dia menghasilkan mucus. Okey, menghasilkan mucus dekat trakea kamu dan juga bronchus. Okey, dia menghasilkan bila mucus tu dia akan menyebabkan permukaan trakea dan bronchus lebih lembap. Okey. Ni tak silap cikgu untuk membantu penyerapan penyerapan gas. Okey, kamu tengok ada bulu-bulu sekali kan? Dia ada bulu-bulu. Yang ni untuk trap bakteria ataupun partikel dari luar yang masuk dalam saluran pernafasan awak. So, bila partikel tu banyak, awak akan sneezing, awak akan bersin. Okay? Sama jugalah dia punya mucus tu rasanya untuk trap awak punya partikel yang masuk. Okay, next kita ada tisu lapis epitelium yang melapisi tubul, kelenjar dan ductus ginjal. Ini bentuk bulat bentuk bulat. Next kita ada usus kecil. Lebih kurang sama, cuma tak ada bulu. Tengok dekat epitelium, dekat permukaan trakea dengan bronchus, lebih kurang sama macam small intestine, lebih kurang sama macam usus kecil, cuma dia tak ada bulu kat atas. Okey, pun ada goblet cell. Yang ni untuk menghasilkan enzim. Untuk menghasilkan enzim. Kamu dah belajar mendengar rendah kan? Kamu dah tahu apakah enzim yang dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. Okey. Next. Okay, sekarang kita tengok tisu yang berikutnya, iaitu tisu otot dan tisu saraf. Okey. So dekat gambar atas ni, gambar atas ni ada 3 otot, jenis otot. So kita ada 3 otot, iaitu otot licin, otot rangka dan otot kardium. Okey, otot licin ni bentuk dia macam mata. Okey. So dia mengawal aktiviti luar kawal. Okey. Pengecutan pengenduran dia mengawal aktiviti luar kawal seperti peristalsis. Okey, ni berlaku di sepanjang saluran pencernaan. Okey, pengecutan dan pengenduran berlaku untuk menolak makanan daripada esophagus, seterusnya sampai usus kecil dan usus besar. Okey, ingat bentuk dia macam ni. Pernah ingat. Okey, next kita ada otot rangka. Okey, kalau perhatikan, otot rangka nampak lebih kurang sama macam otot kardium. So, cikgu tambah gambar kat sini. So, kalau silinder berterusan, otot rangka. Kalau silinder tu ada cabang-cabang ini bahagian cabang ni. Ada cabang macam ni adalah otot kardium. Okey, otot rangka ni dalam pergerakan terkawal dan otot rangka ni biasa bersambung pada tulang untuk membantu pergerakan. Okey, contoh macam cikgu tengah bercakap, ada otot yang memegang tulang, mandible dan maxilla sini, okey, yang membantu cikgu untuk menggerakkan rahang bawah cikgu supaya cikgu boleh bercakap. Okey? Dan otot kardium memang khusus
untuk jantung. Okey, pengecutan dinding jantung berlaku untuk mengepam darah ke seluruh badan. So, ia berlaku secara luar kawal. Okey. Next, kita tengok tisu saraf. Tisu saraf terdiri daripada neuron ataupun sel saraf. So, satu neuron terdiri daripada badan sel dan juga gentian saraf yang disebut sebagai dendrit dan juga akson. So, ini adalah badan sel, ini adalah dendrit dan ini adalah akson. Okey? So, fungsi dia untuk mengutus maklumat dalam bentuk isyarat elektrik. So, ini kamu pernah belajar dalam tingkatan 3, bab 1. Okey? So, tisu saraf ini akan mengkoordinasi aktiviti badan. Okey, kita tengok seterusnya tisu penghubung. Tisu penghubung fungsinya untuk menghubungkan sesuatu. So, biasa tisu penghubung ni melibatkan tisu darah, okey, tulang, tisu adipos, rawan, tisu penghubung longgar dan juga tisu penghubung bergentian. So, untuk tisu darah, kita panggil dia tisu sebab dia terdiri daripada sel darah merah, sel darah putih juga dia belajar masa menengah rendah. Sel darah putih, so kita ada plasma darah. Fungsi dia untuk pengawal aturan, pengangkutan, perlindungan. So perlindungan come from the white blood cell lah, datang daripada sel darah putih. Pengangkutan datang daripada plasma darah, sel darah merah. Okey. So untuk tulang, ini adalah sel tulang. Kita tahu tulang nampak luar bentuk keras saja kan. So kalau kita tengok dalam dia tu, kita akan nampak ada sel dia. So dia membentuk rangka badan dan melindungi organ dalaman. Okey, kita ada tisu adipos. Sila kenal tisu adipos. Fungsi dia adalah untuk menyimpan lemak. So tisu adipos ni kita jumpa bawah permukaan kulit, bawah dermis kulit ataupun pada permukaan semua organ utama. Okey? So bila kita kandungan lemak dalam badan kita tinggi, tisu adipos ni akan expand, akan kembang. Okey? So dia fungsi dia dalam kalau dekat keliling organ utama untuk melindungi organ utama kita. Sebab organ utama kita berhimpit-himpit antara satu sama lain. So bila ada lapisan tisu adipos tu, lapisan lemak tu sebagai pelindung supaya kita organ dalaman kita tak rosak. Okey, next berikutnya kita tengok rawan. Rawan ni berada pada hujung tulang untuk melindungi tulang daripada menjadi haus. Okey, nak lindungi tulang menjadi haus. Ini tulang kita, hujung tu. Dan ada geseran kan? So dekat hujung ni ada rawan supaya geseran tidak berlaku menyebabkan tulang kita haus ataupun nipis. Okey. Kemudian kita tengok tisu penghubung longgar. Yang ni fungsi dia untuk memautkan tisu epitelium kepada tisu di bawahnya. Tadi kita dah tengok tisu epitelium kan? So one layer of tissue epithelium. Ni dah macam plant cell. Cikgu malah lukis bentuk ni. So bawah tu ada tisu lain kan? Kita ada tisu lain bawah ni. So nak hubungkan dua tisu ni, kita perlukan tisu penghubung longgar. Okey? Supaya benda tu kekal pada kedudukannya. Satu lagi kita ada tisu penghubung bergentian. Yang ni dia akan membentuk tendon dan ligamen. Tendon dan ligamen ni akan menyambungkan tulang dengan otot. Okey? Tulang dengan otot. Okey? Supaya tulang kita fix pada kedudukan dia dan otot pun boleh melekat pada tulang tapi still boleh stretchable. Boleh ditarik dan mengecut dan mengendur kembali pada kedudukan asal. Okey? Itu tisu penghubung bergentian. Okey? Okey, sekarang kita tengok organisasi tisu dalam tumbuhan. So, tisu tumbuhan ada dikategorikan kepada dua jenis, iaitu tisu meristem dan juga tisu kekal. Tisu meristem ini adalah tisu yang giat membahagi untuk menghasilkan sel-sel baru. So, tisu meristem kita boleh jumpa dua jenis ataupun dua lokasi. Yang pertama adalah tisu meristem apex, satu lagi tisu meristem sisi. Okey, apex ni bermaksud dia berada pada shoot and root, pada pucuk dan juga akar. That means tisu meristem apex ni menyebabkan pemanjangan ataupun pertambahan ketinggian pada pokok. So kalau ada awal-awal pokok tu tinggi ni sahaja. So selepas beberapa ketika bahagian shoot akan mengalami pertumbuhan, so dia akan tinggi. Bahagian akar juga mengalami pertumbuhan, so pokok tu lama-lama akan makin panjang.
Okey? Itu yang berlaku dalam tisu meristem apex. Okey, ini yang kita lihat dalam tisu meristem apex akar. So kita nampak proses pembahagian sel sedang berlaku. So kalau kamu confused tengok gambar ni, jangan risau. Kita akan belajar nanti dalam tajuk pembahagian sel. Okey? So untuk tisu meristem sisi, namanya sisi, so tisu meristem tu berada dekat keliling batang pokok. So dia berada di keliling. So dia menyebabkan diameter batang pokok tu semakin bertambah. So ni biasa pokok yang mempunyai kayu lah. Tisu kayu biasanya. Okay. Kemudian kita tengok tisu kekal. Tisu kekal boleh bahagi kepada 3. Okey, kita ada tisu epidermis. Epidermis ni macam epidermis manusia lah. Dia melindungi organ, dia mengelilingi organ. Okey, and then ada tisu asas dengan tisu vascular. Okey, tisu asas kita ada parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okey, first cikgu nak bagi kamu tengok gambar dulu. So, untuk kalau parenchyma, kamu akan tengok dia punya dinding sel jauh lebih nipis daripada collenchyma. Okey? Tapi once kamu tengok sclerenchyma, dinding dia menjadi sangat tebal. Okey? So, kita tengok dulu parenchyma. Ni cikgu tunjuk ni sebab awak mesti able to identify, mesti boleh mengenal pasti which one is parenchyma, which one is collenchyma, and which one is sclerenchyma. So you must able to categorize the tissue based on the diagram. Okay, awak mesti boleh mengkategorikan tisu tu berdasarkan gambar. So at least awak tengok dia punya ketebalan dinding sel, awak dah boleh tahu, oh dia tisu collenchyma. Okay. Now, kita tengok parenchyma. Fungsinya untuk menyimpan kanji, protein dan air. So dalam ni full of kanji, protein dan juga air. Dia juga boleh menjalankan proses fotosintesis. That means di dalam ini juga ada kloroplast. Okey, untuk collenchyma, fungsi dia memberi sokongan kepada batang muda. That means batang pokok yang tidak berkayu. So usually herbaceous plant lah. Okey, tumbuhan herba. Okay, untuk tisu sclerenchyma, dia lebih kepada memberi sokongan dan kekuatan mekanikal pada bahagian tumbuhan yang matang. That means untuk pokok yang lebih tua, yang batang ni dah sedikit keras. Okay, itu sclerenchyma. So dia keras disebabkan oleh struktur dinding sel sclerenchyma itu sendiri yang lebih tebal, memberi sokongan kepada tumbuhan. Okay, sekarang kita tengok vascular tissue. Tisu vascular pun pernah dengar waktu mendengar rendah. So, vascular tissue terdiri daripada tisu xylem dan tisu phloem. Tisu xylem, dah tahu kan, mengangkut air dan garam mineral. So, dia punya dinding tu sendiri berlignin. Berlignin ni macam berminyak. Okey, keras. Okay. Manakala tisu phloem mengangkut bahan organik seperti sukrosa dari daun ke semua bahagian tumbuhan. Okey, simple je tumbuhan. Okey. Last. Kita tengok hubungan kepadatan sel dengan fungsi khusus sel. Confused kan tengok gambar ni? Okey, saja cikgu letak gambar macam ni. Kita tengok yang first dulu. Ini gambar mitokondria. Ini gambar mitokondria. Okey? So, terdapat beberapa sel ataupun organ ataupun bahagian badan dalam bahagian tisu dalam badan kita yang mempunyai kandungan organel yang sangat banyak disebabkan oleh fungsinya sendiri. Okey? So, mitokondria, kamu dah belajar sebelum ni, fungsinya adalah untuk mensintesis ATP. Okey? Generate ATP, menghasilkan tenaga. So, mana-mana sel dalam badan kita yang perlu banyak tenaga, require abundance of mitokondria, dia akan ada banyak mitokondria. Okey? Yang perlukan banyak tenaga. So, first, mesti sperm. Okey? Sperma, dia perlu propel dia punya tail, perlu menggerakkan ekornya untuk berenang ke arah ovum. So, dia require banyak tenaga. So, dia akan ada banyak mitokondria. Okey? Second, otot rangka. Okey? Untuk pengecutan dan pengenduran otot. Okey? Especially bila awak banyak bergerak, banyak exercise, awak pergi gym ke apa ke. So, pergerakan tu sangat banyak berlaku. Pengecutan pengenduran otot tu berlaku dengan sangat kerap. So, mitokondria secara automatik akan bertambah. Okey? Satu lagi, ni cikgu tunjuk. Ini adalah meristem. Ini meristem pucuk, meristem apex pucuk. Ini meristem apex akar.
So disebabkan kedua-dua meristem ini giat membahagi untuk menghasilkan sel-sel baru, maka dia memerlukan banyak tenaga. So juga mengandungi banyak mitokondria. Okey? So ini selesai. Sekarang kita tengok ini apa? Ini adalah yes, ini adalah kloroplast. Okey? Ini adalah kloroplast. Of course, banyak dalam tumbuhan. Okey? Tapi dia banyak, yang ni cikgu dah sebut dalam kelas tadi, dalam organisasi sel. Okey? Dia banyak dalam sel mesofil palisade. Untuk apa? Untuk menyerap cahaya matahari secara maksimum. Okey? Untuk menjalankan proses fotosintesis. Satu lagi, dia juga ada banyak dalam sel mesofil berspan. Okay, please remember, ini sel mesofil palisade dan ini sel mesofil berspan. Okay, next, ini apa? Ini Golgi apparatus, jasad Golgi. Ini RER ataupun dalam bahasa Melayu JEK, okay, jalinan endoplasma kasar. Okay, sorry cikgu dah biasa ajar dalam bahasa Inggeris. Okay, so kedua-dua ni kita jumpa banyak dalam sel pankreas. Sel pankreas adalah kelenjar endokrin yang mana dia menghasilkan hormon. Okey, menghasilkan hormon, dia juga menghasilkan enzim. So apa-apa organ yang banyak menghasilkan hormon dan enzim, dia akan perlukan kedua-duanya. Kita belajarkan dalam proses penghasilan enzim ekstrasel. Okey, jasad Golgi dan juga jalinan endoplasma kasar juga banyak ditemui dalam sel hati untuk menyingkirkan toksin, dadah dan bahan kimia. Okey, seterusnya ni adalah sel goblet. Okey, yang cikgu sebut sebelum ni untuk merangsang membantu penghasilan mucus. Okey, kalau dalam mulut kita untuk menghasilkan enzim amylase ILEO. Okey, so enzim amylase, so enzim melibatkan protein. So mesti ada banyak jalinan endoplasma kasar kerana ada banyak ribosom. So dia perlukan hasilkan protein yang banyak. Jasad Golgi juga perlu banyak untuk memproses, mengubah suai protein tadi kepada bentuk enzim. Okey? Sekian saja dari teacher. So sebelum cikgu lepaskan awak keluar, so teacher nak tanya awak soalan. Jelaskan mengapa sel mesofil palisade mempunyai banyak kloroplast. Sila type jawapan anda di ruangan komen. Okey, bagi anak murid cikgu, boleh PM cikgu. Okey, jangan lupa like dan subscribe channel teacher. Okey. Sekian sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye.